Walaupun kita tergolong di kalangan orang yang sikit, orang yang berfikir itu sikit, kata Allah, tetapi biarlah sikit itu adalah kita, dan biarlah yang sedikit itulah yang disebut dalam Quran orang yang akan menuju ke syurga, insyaAllah. Semoga Allah jadikan tempat berkumpul kita pada malam ini tempat berkumpul orang-orang yang saleh dan salihah. Baik, boleh isi ruang depan ni ikut, sebab di belakang sana saya kesal kat Fazmil. Fazmil itu tetamu yang pertama. Dia bukan dia kehormat yang depannya ada ruang ni, insyaAllah. Untuk sahabat Nabi duduk rapat-rapat, kan kita nak masuk syurga kita jumpa sahabat Nabi ni. Rapat-rapat. Dapat ke depan. Yang perempuan boleh ke depan, kosong ni. Baik Datuk, hari ini tempat saya, Datuk. Datuk masuk kawasan Abang Long, kawasan ni. Abang Long kawasan inilah dia. Rumah fikir ini adalah diasaskan setahun yang lepas. Saya rasa sebelum diasaskan, saya pernah menyebutnya kepada Datuk. Tak buat azan itu stop kan? Jauh tak perlu dekat saya. La ilaha illallah. Baik, untuk saya akan cakap tu dengan tempat yang benar saya pergi ke pejabat Datuk tahun lepas. Saya sebut teringin sangat nanti saya nak bawa Datuk ke rumah fikir. Datuk tanya apa dia rumah fikir, saya kata nanti belum ada lagi. Belum ada, saya tak mahu sebut. Tapi kali ini dah ada, saya jemput juga. Jaya juga menjemput Datuk Saifuddin Abdullah yang saya rasa perlu saya baca biodatanya walaupun semua orang dah kenal. Sebab saya pun jarang baca ni. Beberapa punya tengok, wow, hebat. Anak Jati Temerloh ini dilahirkan pada tahun 1961. 1961, 2014, tolak 61, 91, apa 14 39 27 muda pun saya. Nampak tua pun saya. Okey, lebih kurang dalam ada 54. Alhamdulillah, steady, nampak muda ya. Baik, dilahirkan di Kampung Sungai Ara, Temen Takap, daripada pasangan Ustaz Haji Abdullah Long, anak Mengkarak, dan Hajah Ramlah Uda, anak Lebak. Ustaz Haji Abdullah ialah pesara guru agama di beberapa buah sekolah kebangsaan di daerah Temerloh seperti Sekolah Kebangsaan
Bandar Mentakap. Sebenarnya Datuk, kalau dulu dikenali sebagai guru agama, standard dengan sekarang mungkin ia lebih kurang macam ulama. Wallahu a'lam. Ustaz lah. Ustaz. Ustaz. Cuma bezanya sebab Ham dia ni orang belajar sekolah agama di Johor 4 senawi sebelum perang. Kalau siapa yang faham istilah, dia 4 senawi tapi sebelum perang. 4 senawi sebelum perang di Johor, dia sama dengan zaman itu senior Cambridge. Jadi ini cerita ranking zaman itulah. Anak Ustaz. Beliau juga pernah mengajar di beberapa buah surau seperti di kampung Mamang Berulang. Datuk mengajar ke ayah? Ayah mengajar. Kalau saya mengajar, saya jadi mambang. Taman Sangga dan Taman Sri Semantan. Okey, Datuk Saifuddin mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Abu Bakar Mentakap sama 68 hingga 73. Kolej Melayu Kuala Kangsar. Oh, geng MCKK rupanya. 1974 hingga 80. Ustaz sebut betul MCKK Yang silap ke? MCGG. Datuk minta maaf soalnya kita dah rekaman. Mendapat BA Honours dari Universiti Malayang selama 84. Oh, senior saya ni, lama ni. 84 tu tarikh saya lahir. Diploma terjemahan dari Persatuan Penterjemah Malaysia Dewan Bahasa dan Pustaka 1985 dan mengikuti kurs eksekutif di Harvard Business School selama 1985. Baik, saya nak tengok Datuk, bila Datuk mula terlibat secara langsung dengan politik. Saya rasa better Datuk ceritakan sendiri Datuk. Memang saya tak nak Google. Masih insaf pada malam ini sebelah Datuk. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan Datuk Saifuddin Abdullah yang akan memperkenalkan ala tuju perjuangan beliau bermula daripada zaman siswa. Sebab saya lihat ramai di kalangan ini, di kalangan orang-orang yang muda seperti saya Datuk. Seperti saya. Jadi mungkin Datuk boleh cerita pengalaman Datuk. Baru kita akan kupas sakitnya tu di sini. Saya tak faham di mana sakitnya Datuk. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ya? Clear kakak? Clear? Boleh? Okey. Masih imam muda sungguh lagi malam ni. Saya mengucapkan banyak terima kasih kerana sudi jemput bersama di Rumah Fikir. Saya masih ingat mungkin setahun yang lalu bila Ustaz berkunjung ke ofis saya dan memberitahu yang hasrat beliau untuk memulakan suatu kumpulan pengajian menghidupkan budaya ilmu di kalangan penduduk setempat dan mungkin mereka yang berkesempatan. Saya kata itu satu benda yang sangat penting dan saya sangat tertarik apabila beliau sebut namanya ialah Rumah Fikir, dan di kalangan umat Islam ini satu benda yang sangat mustahil sebab dalam banyak ketikanya hari ini orang Islam seolah-olah malas berfikir. Banyak yang dimalas sebenarnya. Malas membaca walaupun dia selalu duk sebut ayat Quran yang mula-mula sebut turun ialah Iqra, tapi dia malas membaca. Lepas malas membaca, malas berfikir. Lepas malas berfikir, malas menulis. Ya. Jadi ini suatu langkah yang sangat baik dan saya ucap tahniah kepada Ustaz yang dibantu kawan-kawannya, isterinya dan semuanya yang menghidupkan ini dah setahun. Saya mula sebagai seorang aktivis masa saya di sekolah. Saya mula-mula buat demonstrasi lawan tuan tua saya. Jadi bila pergi universiti, demonstrasi itu dah nombor 2 dah sebab yang pertama masa kat sekolah. Jadi bila berhadapan dengan AUKU tu pun dah yang kedua dah sebab dah berhadapan dengannya masa di sekolah. Jadi saya rasa Ustaz salah jemput orang malam ni. Ni jenis tak berapa nak baik. Bermula di Kolej Melayu
dan Kesatuan Pelajar Islam Perak, Cawangan Kuala Kangsar. Dengan itu dia automatik je bila masuk Industri Melaya dengan PMIUM dan PKPIM, ya, dan ABIM. Dia punya laluan dia yang lazim. Dan kemudiannya akhirnya berakhir di Majlis Belia Malaysia. Sampailah saya jadi Susagung, jadi presiden, dan selepas itu pension belia baru aktif politik. Lebih kurang begitu. Saya cuma aktif politik hujung mungkin dalam tahun 2000-2001. Dan suka menulis daripada saya mula-mula bekerja sampai sekarang. Jadi adalah 6 biji buku. Satu daripadanya mungkin sesuai dengan mahasiswa, yang dalam bentuk e-book boleh dibaca di laman web saya kalau saya mahasiswa. So itulah lebih kurang. Berapa penggal Datuk di Temerloh? Saya di Temerloh sepenggal, 5 tahun sebagai ahli parlimen. 2008 hingga 2013. Ya. Baik Datuk. Hadirin hadirat, kita ada sesi selepas ini dalam tempoh mungkin lebih kurang 2-3 soalan saya tanya Datuk, kemudian kita akan buka sesi soal jawab. Jadi mungkin ada sebahagian nak bertanya, boleh dah simpan siap soalan itu. Dan saya cadangkan kalau boleh tu mungkin dia boleh bangun berdiri tanya sendiri, mikrofon kadang nak kena lalu langkah. Kita pun pejabat ni bukan besar mana pun. Ngam-ngam lah untuk orang-orang macam kita ni Datuk. Okay Datuk. Satulah, bila saya tanya Datuk, apakah tajuk perkongsian pada malam ini? Saya tweet Datuk, kemungkinan kita akan jemput Datuk pada bulan hadapan. Datuk kata bagus. Lepas tu, saya tanya dekat Najib. Bukan Najib tu Razak, Najib Qadri. Najib Qadri. Najib tu apa? Setiausaha Datuk. Pemain bola terkenal itu. Pemain bola sepak terkenal. Mana Najib? Hilang dah. Dia malu dah. Bawah dah, malu dah. Dia jaga keselamatan Datuk, hebat Datuk dapat PA macam tu. Dia kata tajuk apa nak suruh Datuk kupas. Saya tanya, bagi Datuk pilih tajuk. Datuk pilih Sakitnya Tu di Sini. Mungkin bersempena dengan lagu Indonesia kan. Macam mana? Saya tak tahu. Cuba Datuk menyanyi sekali Datuk. Ustaz, bila saya tweet dia bab nyanyi, dia punya confident, dia kata, okey saya nyanyi, Datuk menari. Bos. Kalau saya menyanyi, Datuk menari. ini kita kena tukar nama. Bukan rumah fikir, jadi rumah Zikir. Okey Datuk, kenapa Datuk pilih Sakitnya Tu di Sini? Yang paling menarik di belakang itu, kesederhanaan ubatnya. Dalam Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Hendaklah kamu menjadi umat yang wasat, yang pertengahan. Bukan bermaksud di tengah-tengah, tidak ada pendirian. Tetapi wasat, ulama syarahkan sebagai yang tepat mengikut Quran dan Sunnah. Dia tidak ifrat dan tidak tafriq. Dia tidak cuai sangat, lupakan segala-galanya, abaikan segala-galanya, dan tidak terlalu ekstrim. Jadi Datuk mungkin kupas tajuk ini, mungkin mengikut apa yang Datuk ingin kupas. Sebab saya tanya Datuk kata saya akan kupas semua. Jadi Datuk kupaslah semua. Silakan Datuk. Di belakang dengar tak? Dengar. Terima kasih kerana memulakan begitu. Itu Al-Baqarah 143. Sebenarnya ialah saya pilih tajuk itu bukan yang sakitnya tak apa-apa itu you cari sendirilah kat mana ya. Tak payah cari pun tak apa. Cari yang lain. Sebab saya lihat dalam dunia hari ini kesederhanaan wasatiyah dalam bahasa Arabnya semakin hari semakin diungkapkan, tetapi ada waktunya ia seperti disalah tafsir. Ada waktunya ia seperti disalah guna. Yang sederhana dianggap lain, yang tak sederhana pula dianggap sederhana. Kalau dari segi tafsir, saya rasa antara yang bincang agak panjang lebar ialah Syahid Syed Qutb dalam Fi Zilalil Quran.
Kalau buku rujukan contemporary yang agak baik ialah Muhammad Hashim Kamali. Apa tajuk buku dia? Balance in Islam from the Wasatiyah, from Wasatiyah and Balance or something like that. Ya. Tapi from the Quranic perspective begitu. Ya. Sebab apabila Wasatiyah itu diterjemah, ini masalah orang macam saya yang tak reti bahasa Arab ni. Bila kita terjemah dalam bahasa Melayu dengan kesederhanaan, ini yang Ustaz sebut tadi. Ada orang dia salah faham, dia fikir sederhana itu duduk tengah-tengah. Seperti dia tak ada pendirian. Ada yang, atau dalam bahasa Inggeris ni moderation. Jadi dia kata duduk tengah-tengah. Ke kanan pun tidak, ke kiri pun tidak, ke depan pun tidak, ke belakang pun tidak. Bila orang tanya, you punya pendirian macam mana? Saya berkecuali. Ya. Berkecuali dalam Islam tak ada kan. Sebab dalam Islam, you mesti memihak kepada yang benar. Juga kesederhanaan bukan dikira dalam ukuran skala 1 hingga 10. 1 very poor, 10 excellent, 4 dengan 5, 6 sederhana. Oh, dia kata, jadi ada orang kata, sederhana tak bagus, dia kata. Sebab sederhana itu maknanya 4, 5, 6 par 10. Ya? Bukan itu maksud kesederhanaan. Ada yang salah anggap. Dia kata, sederhana, dia kata. Solat 5 waktu 1 hari semalam, sederhana 3 cukup. Sederhana? Kan? Tak betul langsung. Itu tak betul. Itu salah pasang ayat. Ayat salah pasang pada tempatnya. Puasa 30 hari atau 29, 28 tengok pada bulan lah. Tengok pada tahun itu. Sederhana Ustaz. Wasatiyah. 15 hari jadi. Sederhana. Tak betul. Salah pasang ayat. Ya. Atau puasa daripada pagi sampai ke petang. Sederhana Ustaz. Zuhur bolehlah buka puasa. Pun tak betul. Salah pasang ayat. Ya. Sebab itu, saya fikir dalam menterjemah Wasatiyah ini, pun kena cari bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang tepat. Kalau tidak, dia ada makna yang... Sebab pada saya, sejak setahun 2 bergelumang dengan the global movement of moderate ini, saya bertemu dengan salah faham yang sedemikian rupa. Ya. Jadi, kalau dalam bahasa Inggeris, saya ingat translationnya yang lebih tepat itu ialah justly balanced. Itu Wasatiyah. Dia ada keseimbangan dan keadilan sekali. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, Wasatiyah ialah keseimbangan yang adil. Sebab boleh seimbang tapi tak adil. Ya. Ada orang yang kata keadilan itulah terjemahan kepada Wasatiyah. Tapi kalau kita baca misalnya tafsir Said Qutb itu, dia memperjelaskan, saya fikir dengan agak mendalam. Misalnya, justly balance, keseimbangan yang adil dalam beribadat, ialah keseimbangan yang adil antara perbuatan dan yang batin. Barulah boleh solat itu jadi solat. Kalau tidak, dia tak seimbang, misalnya, fizikal saja, batiniahnya tak ada. Atau, niat je lah, tak payah fizikal. Itu bukan justly balance dalam solat. Nabi mengajar membaca surah kalau jadi imam, sebagai contohnya kan ada disyarahkan tentang kalau waktu-waktu tertentu bacaan ayatnya itu yang panjang, ada waktunya yang pendek. Itu justly balance. Subuh ayat panjang sikit kalau jadi imam di masjid contohnya atau di surau, sebab hujahnya nak bagi peluang orang yang mungkin terlambat. Maghrib pendek sebab waktunya pendek misalnya. Kenapa di lebih afdal imam kalau hari Jumaat membaca surah yang pendek? Sebab kan lepas tu ada satu ayat, selepas solat kamu bertebarlah di bumi Allah. Bukan kerana ayat itu, sebab memang waktu kerja tu terhad. Jadi mereka harus
pergi bekerja, meneruskan, dan disitulah keseimbangannya, justly balance. Solat Jumaat kena berjemaah di masjid, tak boleh di surau. Tapi imam kena justly balance. You punya followers tu nak pergi kerja. Jadi janganlah pula jadi isu mereka lambat bekerja. Justly balance antara solat, kehidupan, hubungan hablum minallah, dan tanggungjawab keluarga untuk mencari nafkah, tanggungjawab kepada majikan, kerja on time dan sebagainya. Jadi itulah maksud wasatiyah. Ya, dalam ibadat kan ada hadis Nabi tentang bila ada sahabat yang begitu committed kepada Islam, begitu cinta kepada Islam dan nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai puasa tak nak berbuka kan. Solat malam sampai tak tidur, sehingga Nabi kata, aku adalah umat yang kalau berpuasa aku berbuka, kalau aku solat malam aku tidur dan sebagainya. Itu wasatiyah dari segi ibadatnya sebagai seorang individu, sebagai seorang keluarga, ahli keluarga, dia ada dia punya tanggungjawab, dan begitulah seterusnya. Dan harus diaplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi bagaimana mengaplikasi saya jadi syarah lah pula. Tak apa, saya nak masuk, saya tak tergamak. Masa macam parlimen pula nak mencelah menteri. Tapi Datuk, okey tu Datuk. Okay, boleh, bagus. Boleh, ya? Saya rasa macam saya lah tengah sedang berguru dengan guru seorang ustaz. Betul. Ya. Betul. Tapi ustaz, dia tadi sudah janji dengan dia, bukan you dia tanya I boleh tanya you. Di kalangan orang muda hari ni, ada masanya kita tanya dia tau. Ada masa orang muda menganggap bahawa dia boleh pilih-pilih apa yang dia nak buat, apa yang tak nak buat. Ya? Sama ada dia ingat ibadat tu macam pilih elektif kot. Lepas tu boleh add, boleh drop. Dia bukan wajib universiti Sebab benda tu bukan wajib. Tapi ya, kalau saya tadi sentuh sikit tentang soal bab ibadat dan tanggungjawab dalam keluarga sebelum kita masuk kepada dalam masyarakat. Pandangan ustaz sendirilah tentang amalan. Adakah orang Malaysia ni agaknya kita ni wasatiyah ke tidak bab ni? Ini soalan untuk saya. Tak apalah, saya orang Penang, orang Bukit Gelugor. Jadi mewakili Parlimen Bukit Gelugor lah. Kena tanya parti mana. Ada, kita alhamdulillah Datuk, perkembangan yang sangat baik. Anak-anak muda sekarang memang ada sebahagian yang begitu memilih untuk aku meletakkan diri aku sebagai orang apa, aku ni sebagai orang yang dekat dengan agama, ataupun aku ini rasa bukan dekat dengan agama. Ada sebahagian begitu. Dan ada sebahagian yang masih lagi dalam keadaan hanyut dengan remajanya, tetapi dia masih menggapai-gapai agama dalam masa yang sama. Ada orang yang kuat dengan agama, tapi dia begitu tertekan dengan desakan suasana sekeliling yang mengajak kepada benda buruk. Jadi sebab itulah bila kita turun dengan anak muda ni, tidak sama dengan kita turun dengan pelajar-pelajar sekolah. Kalau pelajar sekolah kita boleh doktrinasasikan. Kita boleh sebut, adik-adik, kalau ustaz kata haram, haram. Yes, ikutlah ustaz. Supaya dia dapat keputusan. Dan mungkin kita boleh bagi keputusan untuk dia. Tapi pelajar universiti ni susah ustaz. Ustaz pula. Susah Datuk. Pelajar universiti ni susah. You ustaz, saya belum ustaz. Pelajar universiti ni dia, saya nampak tepat ayat Quran, alladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana. Saya nampak pelajar universiti ataupun remaja ini, mereka alladzina yastami'una alqaul, mereka yang mendengar pandangan-pandangan. Qaul itu pandangan-pandangan, pendapat-pendapat. Fayattabi'una ahsana, dan mereka lah golongan yang memilih terbaik untuk mereka.
Cumanya kita kena explain, okey ini terbaik. Ada 4 pandangan. Saya memilih pandangan ini. Pandangan ini pandangan syaz, pandangan ini dhaif. Saya tak setuju dengan pandangan ini. Saya pilih pandangan ini. Tetapi saya tidak boleh memaksa dia orang ikut pandangan saya. Saya rasa mungkin itu pendekatan yang sesuai untuk anak muda. Namun kita tetap memberi peringatan, benda-benda yang qat'i, yang jelas tak boleh, tetap tak boleh. Yang boleh, kena beritahu boleh. Sebab ada sebahagiannya yang dalam bab agama ni dia tercari-cari nak jawapan. Dia tak nak ustaz jenis bagi banyak jawapan. Dia nak ustaz kata haram tak haram. Boleh tak boleh. Dia nak begitu. Ada orang begitu. Jadi kita terpaksa explain. Haram-haram, boleh tak boleh. Maka Alhamdulillah Datuk, yang kita tengok sekarang ni anak muda Datuk tengok muka semua suci. Yang baik-baik kan, yang datang sini semua muka Alhamdulillah. Saya rasa yang depan kita ini adalah orang-orang yang dari sudut sembahyangnya saya rasa semua dah settle dah kan? Dari sudut puasa semua dah settle dah. Keimanan pun nampak semua keimanan. Sebab itu dia orang datang dalam program berfikir ni nak lagi tinggi makam darjatnya. Jadi persoalan solat jemaah itu bukan persoalan mereka. Mereka dah lepas lama dah. Jadi insya-Allah Datuk, saya bukan nak jawab soalan Datuk. Datuk jangan berangkap saya di sini. Okey. Jadi pada hari ini kita nak dengar aspirasi Datuk. Dia orang dah biasa dah dengan saya. Cuma kita nak dengar ini Datuk, kita nak buka soalan sebentar lagi. Datuk, saya tengok kalau mungkin mahasiswa bila nak jadi Lee balance tadi tu. Nak jadi orang yang pertengahan, yang wasatiyah. Sebagai mahasiswa, saya tengok ada 2. Satu, orang yang aktivis. Semangat, melakukan kerja dengan begitu hebat. Dan satu lagi, golongan idealis. Yang mungkin dia menumpukan pelajarannya begitu hebat, intelektualnya, dia perhatikan begitu teliti. Saya nampak 2 golongan ni. Dan inilah pengalaman orang tak berapa nak pandai sangatlah. Bila saya tengok kawan-kawan saya aktivis dan juga yang idealis. Setelah mereka keluar bertemu dengan masyarakat, seolah-olah yang idealis ini melangkaui aktivis begitu jauh. Walaupun permulaan waktu belajar itu agak sederhana, tetapi bila mereka keluar, mereka lebih dipandang dan mereka lebih diangkat. Jadi kalau saya jadi mahasiswa lah, saya fikir saya nak jadi yang mana satu, aktivis ke, idealis ke, ataupun apa sebenarnya? Datuk. Asal jangan iblis dalam. Saya di sini sebenarnya boleh diaplikasikan konsep atau pendekatan wasatiyah ini juga ya, dari segi pemilihan, dari segi saya fikir selalunya mahasiswa dia tak ada banyak masalah memilih apa yang dia nak buat. Yang masalahnya ialah sama ada apa yang dibuat itu kekal, ya, berkekalan, berkesinambungan atau kejap-kejap je. Ya. Lepas tu dia berubah. Saya selalu jumpa misalnya mahasiswa yang dah masuk tahun 2, baru dia sedar dia salah pilih kursus rupanya. Lah, aku ni salah fakulti ya. Itu panjang ceritalah kenapa jadi macam tu kan. Ada yang dah graduate, bekerja asyik, bertukar-tukar kerja saja. Saya ini bukan nasihat, ini laluan pengalaman ya. Pada saya yang penting ialah harus tahu, bila bunyinya macam klise, harus tahu matlamat hidup, harus tahu nak jadi apa. Ya. Dan nak letak diri kita itu di mana? Di situ yang wasatiyah itu, letak diri kita, okey. Saya nak jadi seorang ahli sukan. Okey. Tapi kena fikirlah sampai mana boleh bersukan, sukan sampai ke tahap mana, kena ukur baju ukur jubah di badan sendiri. Kan? Jubah dia pakai, handsome lah. Cuba saya pakai. Masya Allah. Ya. Saya rasa saya pakai baju pink lagi cantik.
Saya ni pink ni isteri yang pilih. Patutlah sedondon hari ni. Kalau saya keluar dengan orang rumah saya, memang warna tu biasanya dia yang pilih. Oh, warna sama. Oh. Oh, setia. Tapi kalau kilat pink macam ni boleh lah. Tapi kalau saya letak yang swaski tu, Apa tu? yang apa benda? Apa tu? Yang mengelik diamond tu, itu Bling-bling tu lah. itu dah tak wasatiyah dah tu. Apa nama? Kat mana berhenti tadi? Saya belum. Apa dia? Ukur baju badan sendiri. Yalah sebelum tu. Kena tahu siapa. Okey, nak jadi apa. ahli sukan, tapi dia kena letak diri dia tahu, okey, saya jadi ahli sukan yang terbaik, main untuk universiti, masuk, main untuk itu ini dan sebagainya. Dapat scholarship sukan, bagus. Lepas tu main untuk wakil negara, bagus dan sebagainya. Kemudian dia masalah bila dia tak tahu lepas tu nak buat apa. Dah habis umur 27 tahun, dah tak kerti nak buat apa dah, nak main pun dah tak laku dah. Jadi sepatutnya dari awal lagi dia kena fikir juga. Lepas saya dah sampai top, saya mesti ada cita-cita untuk continue dalam sukan, tapi mungkin sebagai seorang jurulatih. Supaya ada kerjaya dia dalam bidang sukan itu. Kalau dia memilih nak jadi seorang pejuang, aktivis, pun dia harus fikirkan juga. Selepas itu nanti dia nak kerja apa, dan kalau dah kerja, terus ke tidak jadi aktivis? Atau dia cuma aktivis masa di kampus? Di luar kampus dia dah, tak boleh, saya sibuk, saya sibuk kerja. Tak kisahlah kerja dia swasta ataupun awam, tapi dia terus hilang. Itu belum kahwin lagi. Bila dah kahwin, lagi hilang. Belum dapat anak lagi. Bila dapat anak, terus tak timbul. Hilang segala. Dia punya CV sebagai aktivis tu berhenti masa convocation. Lepas tu dia dah tak ini. Jadi, dia tidak meletakkan suatu matlamat yang agak seimbang dengan diri dia yang dia boleh lakukan, ataupun mungkin kerana dia tak tahu atau kurang maklumat tentang bagaimana dia sepatutnya membawa diri dia itu. Datuk minta maaf mencelah. Datuk letak diri Datuk sebagai apa? Saya letak diri saya sebagai, ya mungkin ini pengaruh masa di sekolah. Ada sepotong ayat Al-Quran yang masa di sekolah itu jadi bacaan wajib. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi kita kena hafal ayat itu. Tapi saya hafal ayat itu bukan kerana nak lulus periksa, sebab saya jumpa ayat itu masa saya tingkatan 3 dalam usrah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Tentang perlunya ada ataupun hendaklah kamu jadi golongan yang menyeru kepada ma'ruf dan yang melarang atau menghalang daripada mungkar. Saya jadikan itu ayat perjuangan. Ya. Dan kalau kita baca literature tentang Harakah Islamiah atau apa saja istilah yang digunakan, itu antara ayat yang selalunya pimpinan akan gunakan. Ya. Jadi pada saya hendak berjuang dan perjuangan itu ialah perjuangan Islam. Dan saya faham Islam itu syumul, dan kaedahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada caranya, ada kaedahnya. Itu yang dianggap sebagai, ayat itu dianggap sebagai dustur dakwah, rukun untuk para pendakwah. Ya, tak mungkin you boleh mengajak orang kepada jalan Tuhan melainkan dengan kebijaksanaan dan dengan pengajaran yang baik. Dan kalau berbicara, berdialog, berbahas dengan cara yang terbaik. Sebab itu kalau ada orang kata, you ni, okey, cerita politik kemudian, saya jawab itu kemudian. Tapi
Jadi pada saya jadi student ke, saya jadi ayah ke, saya jadi abang ke, saya jadi pegawai di UIA ke, saya jadi Susah Agung MBM ke, Presiden MBM ke, saya masuk politik ke, tak masuk politik ke, saya masuk pilihan raya, menang ke, kalah ke, hak tu sama. Da'i. Da'i. Tapi platformnya mungkin ahli politik, platformnya mungkin ahli peniaga, hartawan, jutawan. Ada 16 jet peribadi. Kenapa Ustaz senyum? Ni Mai tadi naik teksi ke, bas ekspres ke, kereta api? Da'i adalah da'i. Cuma da'i, platformnya boleh di mana-mana dan boleh ini istilah ni kalau tak faham dia jadi benda lain. Boleh merupa, bukan merupa jadi hantu tak. Tapi maksudnya tak kisahlah. Jadi ustaz pun da'i. Jadi pemain bola sepak pun da'i. Yalah, dia bermain paling kurang dia bermain sebagai ahli sukan. Apa? A good sportsman is not a da'i, is not a good da'i. He is a good da'i. By showing that sportsmanship, that quality of sportsmanship. Apa namanya? Bayangkan kalau Michael Jordan tu orang Islam sebagai contoh. At the peak dia basketballer. Saya basketballer, contoh basketballer. Saya yang Messi ni Messi lah, tak main. Saya Jordan. Yeah. Michael Jordan. Saya marahin ya, takro. Sebab takro. Michael Jordan at the peak of his career, ketika dia tengah tersanjung di ini, saudara tahu, dia tetap dia punya regimen training dia itu ialah berapa ratus shots a day tu, ya? Dan dia ada dia punya coach, personal coach dia. Kata hari-hari dia akan buat, tak kira lah pagi sampai malam, dia profesional. Tapi yang menariknya ialah hari competition. Biasa dia orang main malam. Okay? Malam ni dia main. Katalah target dia setiap hari ialah 500 shots, shooting. 500 shoot. Ya? Tak kira lah masuk tak masuk tapi shoot. Katalah pagi tadi ketika light training dia buat katalah 50. Atau 100 lah kata 100. Lepas tu masa lawan tu, dia buat katalah 50 lagi, baru 150. Ada shot berapa? 350. Kita lepas game, dah lah pula kalau menang kan. Tak ada apa, balik lah. Dia lepas game, dia kena mandi, kena pakai baju cantik-cantik sebab biasanya press nak jumpa dia. Yang orang tak tahu lah, lepas tu dia masuk balik ke dressing room, dia pergi habiskan 350 shot tu. Weh, kita solat pun tak daya macam tu kan. Itu disiplin dia. Dan bayangkan kalau dia seorang Islam, ditonjolkan disiplin seorang sportsman sebagai contoh. Ya. Jadi, boleh saja kita ini. Dan sebab itu yang saya kata nak politik tadi, my last point Ustaz, ya, bila balik kepada surah ayat dalam surah An-Nahl itu. Sebab itu ada orang tanya saya, Din, you politik tapi you jarang serang orang. Saya kata macam mana saya nak serang orang? Saya tak dilatih menyerang orang. Saya dilatih bidas. Itu pun bila perlu. Saya kata, dalam politik pada saya lah, saya mungkin kerana itu agak dianggap naif dari segi strategi politik pada saya, kalau dah kita guna kebijaksanaan, dan kalau kita sudah beri pengajaran yang baik, maknanya you ada produk yang baik, tak payah nak serang-serang orang, tak payah nak bidah-bidah sangatlah. Konsentrate saja kepada produk yang baik ini. Dan dalam hal tertentu, mungkin boleh ambil contoh daripada orang dalam dunia perniagaan. Ada tak orang yang jual shawl? Apa shawl? Tudung. Dia jual tudung dia. Tudung bawal. Saya pun tak tahu Ustaz bila bawal pakai tudung. Katalah isteri saya pula jual tudung patin.
Temeloh bandar ikan patin. Okey. Dia tak perlu serang menyerang, gunalah tudung bawah. Tudung patin tak ada. Patin sungai tak ada sekelas. Baik patin bawah, baik tudung bawah sebab bawah laut. Kita pernah dengar ada orang bisnes buat kerja macam tu? Tak ada kan? Yang kita dengar ialah dia cerita kebaikan tudung dia. Tapi orang politik, dia ada masanya, bab produk dia tak berapa nak perbaiki. Entah apa-apa je produk dia. Duk serang orang je kerja dia. Saya tak fikir itu cara politik yang diajar oleh Islam. Kalau Datuk letakkan diri Datuk sebagai ahli politik, dia mesti ada goal dia. Kalau pemain bola keranjang, ni permainan orang-orang kaya lah, saya ni main takraw, main guli gitu ni kan. Ustaz tahu tak saya juara main guli masa sekolah? Oh, dua-dua sukan pulun. Dia mesti ada cita-cita nak jadi, Datuk kata tadi nak jadi jurulatih. Datuk sebagai ahli politik, untuk merealisasikan idea Datuk, harapan Datuk, mesti capaian tertinggi bagi seorang ahli politik ialah menjadi ketua. Adakah Datuk mengimpikan untuk sampai ke peringkat menjadi Perdana Menteri Malaysia? Saya tahu berat soalan ni, saya tahu, tapi cuba Datuk ringankan sakitnya tu di sini. Perdana Menteri saat ni tengah nikahkan anak dia ni. You bagi dia kalau Datuk Najib tersedak. Jawapan politiknya, kalau saya kata tak nak, menipu. Betul lah. Kan? Baiklah cakap je. Siapa yang masuk politik tak nak jadi Perdana Menteri? Kalau dia kata, saya tak nak nipu. Kat rumah fikir tak boleh nipu. Memang tak ada Datuk, sini semua orang soleh Datuk. Tapi itu bukan matlamat utama. Ya. Sebab kalau nak kira macam tu, ramai orang tak jadi Perdana Menteri pun. Sarjana-sarjana yang berfikir bab falsafah, ulama-ulama agung kita dulu tak masuk pun ke situ, ya. Tak masuk politik pun, ya. Jadi itu bukan matlamat utama. Itu cuma cara untuk mencapai matlamat utama, ya. Itu cuma wasilah. Matlamatnya ialah menegakkan Islam itu tadi. Itu yang jadi matlamat utama. Dia kalau diletak jawatan sebagai matlamat utama, saudara-saudari, saya dah bergelumang sedikit sebanyak dalam politik, boleh tak tidur malam. Kalau jawatan jadi matlamat, memang boleh tak tidur malam. Tak dapat bertanding pilihan raya pun separuh gila. Dapat pun separuh gila. Menang gila, kalah terus. Ya. Jadi jawatan satu daripada wasilah. Tapi kalau tak mengapa. Yang pentingnya ialah saya fikir, apalagi dalam konteks kita di Malaysia hari ini, ialah pemikiran politik. Ya. Saya tak begitu risau siapa jadi Perdana Menteri, tapi yang harus dirisaukan ialah apakah pemikiran politik beliau, apakah pemikiran politik orang di sekeliling beliau dan organisasi atau parti politik yang beliau pimpin, dan kalau dia jadi Perdana Menteri, apakah pemikiran politik yang diterjemahkan jadi dasar. Di situ letaknya kembali, misalnya, adakah dia mengamalkan kesederhanaan itu? Bagaimana dia menegakkan perlembagaan? Bagaimana dia perlu atau tak perlu meminda perlembagaan? Bagaimana dia menterjemah atau menafsirkan perlembagaan? Bagaimana dia menggubal undang-undang? Adakah undang-undang itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan perlembagaan? Kemudian bagaimana dia, kalau undang-undang ni ada beberapa faktor, ya.
beberapa komponen. Satu, teks undang-undang itu adakah adil? Ya. Kalau namanya syariah, tulisan, when you code it as a text undang-undang, adakah adil? Jangan kata, oh ini syariah mesti adil. Nah. Penulisannya itu kena pasti adil supaya dia betul-betul mencerminkan firman. Ya, sebab salah tulis dia tak mencerminkan firman. Ya. Kemudian kalau berlaku sesuatu perkara, bagaimana pentadbiran undang-undang itu? Maksudnya nak siasat atau tak siasat? Okay. Siasat bagaimana caranya? Panggil ke balai polis atau pergi ke rumahnya atau pergi ke pejabatnya? Kalau panggil ke balai polis, waktu mana? Perlu atau tidak yang disiasat itu bermalam di lokap? Perlu atau tidak besok pagi pergi magistrate minta diriman? Diriman berapa hari pula? Kan? Itu baru siasatan. Kemudian pengadilannya pula. Lepas diadili, dah habis dah tutup buku dah. Nak buat roadshow ke, tak nak buat roadshow ke. Kan? Ni macam saya baca puisi ni, tapi orang gelak ada faham ya. Ya. Saya tak faham. Jadi itu semua cerminan kepada pemahaman kita dan amalan kita atas atau terhadap maksud wasatiyah. Baik Datuk. Saya amat setuju dengan Datuk. Selagi mana dalam bidang apa pun kita jadi student ke, petani ke, peniaga kecil ke, jual nasi ambang ke, ataupun pemain sepak takraw, kan? Selagi mana dia memberi manfaat kepada manusia, ideanya disampaikan, dia juga layak untuk masuk syurga, dia juga layak memiliki syurga. Tak semestinya seorang ustaz. Saya juga menghadapi masalah begitu apabila setengah orang datang bertemu Datuk yang anggap nikmat syurga itu mungkin untuk Ustaz Ashraf, macam tu. Dia tengok kita seronoknya tengok ustaz, dia kata ustaz boleh buat semua, pagi-pagi pakai jubah mengajak orang, tengah hari ajak Quran. Saya tak boleh ustaz, malam-malam pakai jubah elok, saya mekanik, saya pakai baju angkasawan, kan? Dia rasa seolah-olah macam syurga ni untuk ustaz. Jadi saya pun saya bukan nak marah ustaz, tapi kadang-kadang kita rasa memang ada orang begitu. Dan betul, Datuk kata kalau kita matlamat tak kena, kita akan fikir tak bertanding macam mana, tak dicalonkan bagaimana, tidur tak lena. Dan ada sebahagian ustaz pun begitu, ada artis-artis sebahagiannya yang dia cari buku ni, tengok buka melodi tiap minggu, tak ada ke story pasal dia? Ada yang buka URTV, buka Mangga, buka dia orang tak pernah baca, dia tak tahu. Jadi hanya artis yang kena artis. Ini masuk top 5 tak? Tak, dia buka dan dia perhati bila tak ada cerita dia rasa stres. Memang ada tu. Jadi Datuk, kita tak cerita tentang artis dan sebagainya. Hari ini saya nak buka soalan. Okey? Kita nak buka soalan umum. Tak kira lah kena dengan tajuk ataupun tak kena dengan tajuk. Nak tanya direct dengan Datuk, mungkin peribadi Datuk yang boleh dikongsi, kita boleh ambil. Saya ada soalan juga nak tanya Datuk ni. Sebab saya tengok Datuk ni berfikiran, tak apa, itu soalan saya simpan di penghujung je, penghujung rancangan. Jadi kita buka kepada sesi soal jawab. Mungkin ada sesiapa di sini nak berkongsi pandangan ataupun ingin mengajukan soalan. Saya persilakan. Ya kan, tak ada langsungnya. Dia kena seorang mula dulu. Dalam istilah moderate sebenarnya, pelbagai pihak ada pelbagai tafsiran moderate. Mungkin satu liberal menganggap moderate berbeza, dan mungkin Islamis menganggap moderate berbeza. Jadi macam mana Datuk sebagai CEO global moderate, macam mana kita nak proceed forward lah untuk
mengharmonikan pelbagai taksiran moderat. Macam nak, nak jawab terus ke ataupun nak? Saya ingat saya jawab terus lah kot. Okey. Sebab saya ni dah berumur sikit kan lupa. Lain lah dia kan. Dia muda lagi. Saya dapati bahawa, terima kasih saudara yang bertanya. Soalan itu memang antara yang kami hadapi pada setiap hari. Sebab itu akhir-akhir ini saya berkongsi dengan kawan-kawan, kita kena sebut dia kalau guna wasatiyah tak timbul masalah, dan bagi orang yang faham bahasa Arab dia tak timbul masalah, tapi bila diterjemah dia jadi masalah, bila kesederhanaan saja atau moderation. Jadi sebab itu saya mula mempopularkan justly balance dan keseimbangan yang adil, ya. Jadi itu jadi satu macam neraca untuk kita melihatnya, bagaimana kita melihatnya, dan harus diaplikasi dengan baik. Saya bagi contoh, ya. Misalnya saya ambil contoh ekonomi lah. Sebab ekonomi ni ada angka-angka yang mudah dilihat. Kita kata bahawa kita hendak masyarakat yang adil dari sudut ekonomi. Dan bagaimana kita nak pastikan itu berlaku seimbang dan adil. Tentulah harus ada dasar dan juga harus ada undang-undang. Kalau dari segi dasar, kita kena tengok, misalnya di Malaysia, kita ada angka-angka 1% yang paling kaya, yang memiliki hampir 60 hingga mungkin 65% daripada kekayaan negara. Yang itu kita tak boleh kata kita kena stop mereka sebab mereka mungkin berusaha betul-betul. Ya. Namun kalau usaha itu melibatkan rasuah, di situ kena ada undang-undang, kena ada dasar yang memastikan rasuah itu dibendung atau diperangi habis-habisan. Saya akan kata kita belum memerangi rasuah secara habis-habisan. Kena tambah. Ya, kalau tidak, kita bimbang yang 1% memiliki 60 hingga 65% dari harta negara itu, kok kalaulah kerana rasuah sebahagian daripadanya. Ya. Kemudian kita ada lagi 10% yang paling bawah. 10% yang paling bawah ini, saudara, ada dua cara melihatnya. Satu, kalau gaji mereka terlalu rendah. Minggu lalu kami ada diskusi tentang masa depan Malaysia. Saya dengar rintihan Presiden QPAC. Dia kata, Din, you tahu tak? Di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur ada pekerja kerajaan yang gajinya sangat rendah, yang sewa sebuah rumah 3 orang, rumah 3 bilik, 3 keluarga, Ustaz. Kerana tak mampu nak sewa sebiji rumah. Maknanya sebenarnya satu keluarga menyewa sebuah bilik. Itu hakikatnya. Ya. Itu antara mungkin yang 10% di bawah. Atau yang 10% di bawah itu adalah orang yang, kalau kaki tangan kerajaan, yang bergaji rendah, ataupun yang bukan kaki tangan kerajaan, yang dikatakan sekarang ni miskin bandar. Yang dulu tak ada isu, ya. Dulu miskin ni luar bandar, miskin ni mesti, sekarang miskin bandar. Okay. Di tengah-tengah ada lagi satu angka, 20%, yakni yang dipanggil kelas menengah. Definisi kelas menengah ialah mereka yang berada di atas min gaji purata rakyat Malaysia ataupun household income. Ya. Tapi hanya ada 20% kelas menengah ikut Dr. Kamal Saleh dan kawan-kawan yang lain. Dia kata ini tak cukup. Sebab dia kata negara tak stabil dengan hanya 20 kelas menengah. Kelas menengah ni sepatutnya 40% atau 50%. Jadi itu golongan pertengahan itu. Jadi kena diperkuatkan golongan pertengahan, kena dinaikkan yang miskin. Okey, now. Adakah dasar-dasar ekonomi kita mengambil kira itu atau terlalu Idris Jala? Faham maksud saya, ya? Idris Jala ni kawan baik saya. Maksudnya ialah terlalu fikir bab high income
Because high income tu kena tak yang 10% tu? Itu persoalan dia, ya. Okey, BRIM. BRIM kalau ikut kajian Kamal Saleh, okey, Tan Sri Dr. Kamal Saleh adalah seorang ekonomis, ya. Dia pengasas Malaysia Institute of Economic Research. Pernah jadi ahli parlimen Wangsa Maju dan sebagainya. Dan dia mengetuai sekumpulan scholars kita, sarjana kita, menulis, ya, membuat research dan menulis sebuah buku yang baru diterbitkan beberapa bulan lepas, Malaysia Human Development Report 2013. You boleh Google ni, you boleh baca ni dekat UNDP punya website, ya, sebab dia di publisher dia UNDP. Boleh baca, percuma. Malaysia Human Development Report 2013. Dia kata BRIM, kesan dia, sebab ni untuk yang bawah tu pula, is less than 1%. Jadi, kerana itu, kalau kita nak wasatiyah, yang 1% tu jangan di stop, tapi kena pastikan clean. Yang 10% di bawah tu mesti dinaikkan betul-betul. Jadi dia kata tak boleh tengok gaji saja, dah tak cukup dah. Sebab gaji habis dalam masa 2 minggu. 2 minggu dia jadi miskin. Okey. Jadi ramai yang ada dah bergaji ke belum macam ni? Ni bagi orang bergaji rendah, Macam saya lah. Yalah, sama lah kita. Doain kan. Jadi wasatiyah kena diaplikasi dalam bentuk itu. Maknanya tengok the bigger picture, lepas tu pergi ke satu-satu. Tapi di mana wasatiyahnya? Yang kaya jangan dihalang daripada jadi yang kaya. Tapi elakkan daripada yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Maksud dia bukan yang kaya tu dihalang jadi bertambah kaya. Maksudnya ialah jangan gap itu terlalu luas. Jadi itu antara aplikasi wasatiyah dalam dasar. Ada undang-undang tentang rasuah dan sebagainya. Likaila yakuna dulatan bainal aghniya, supaya tidaklah harta itu hanya melingkar di kalangan orang-orang yang kaya saja, tetapi dia saling membantu, melihat di bawah dan sebagainya. Mungkin Datuk dah tinggi tu, jangan tengok jauh saya di bawah ya Datuk. Baik, kita buka soal jawab. Ada lagi soalan? Susah juga Datuk nak tafsirkan moderate tu macam mana. Saya pun tengok dalam Twitter ada orang tanya macam-macam kat Datuk. Datuk kadang-kadang komen. Saya stalk Datuk. fan. Sama lah pun. Wajib ke? Bahaya juga. Ada soalan? Okey, abang itu belakang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Ya. Ini dalam konteks politik lah. Ya, sebelum itu dalam politik, kita ada pilihan. Dan pada saya pilihan itu betul semuanya. Satu pilihan ialah menjadi ahli parti politik. Satu lagi pilihan ialah dia tak jadi ahli tapi dia jadi penyokong. Ya. Satu lagi pilihan ialah dia tak jadi ahli, dia pun tak jadi penyokong, tapi dia mengikuti dan kemudian sampai masanya dia daftar sebagai pengundi dan dia mengundi. Nak undi siapa, itu terserah kepada pilihannya. Ya. Bagi orang yang memilih untuk menjadi ahli parti tertentu atau menjadi penyokong kepada mana-mana parti tertentu, kita harus ingat parti kita bukan agama yang diwahyukan, yang tak ada cacat celanya, dan ketua kita bukan rasul yang maksum. Berarti Datuk tidak walak? Walak itu pun ada syarat kan? Okey, saya minta maaf. dalam apa namanya, dalam budaya Melayu, yang bila budaya Melayu jadi budaya Islam, kan lain
kaedah walak ni tu. Budaya Melayu sebelum Islam, dia mentimun. Digilis luka, menggilis luka. Tapi bila Melayu jadi Islam, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Lain. Walak. Bukan tak walak. Taat. Itu taat. Tapi taatnya bersyarat. Jadi, dalam konteks praktikal politik, memang akan berlaku perbezaan pendapat. Dan pada saya, itu sepatutnya diraikan, sebab tradisi Islam meraikan perbezaan pandangan dan pendapat, asalkan bukan perkara-perkara yang pokok, soal-soal keimanan, ya, dan ketuhanan. Dan boleh berbeza pendapat dalam parti, tentulah berbeza pendapat dengan parti lawan. Ya. Tapi dalam berbeza pendapat itu pula, janganlah sampai keterlaluan. Sekali lagi harus ada ukuran wasatiyah itu. Justly balanced. Ya. Sebab takkanlah kita salah pun betul juga. Cuma pilihan praktikalnya ialah sama ada bersuara atau tidak bersuara. Sebab pun ada kaedah Islam ni kan. Apabila kamu berhadapan dengan kemungkaran kan ada 3 pilihan kan. Ubah dengan tangan, ubah dengan mulut atau dalam hati. Ada kebencian dalam hati. Kalau 3-3 tu tak kena, tak wasatiyah lah. Itu maksud dia. Ya. Dan lepas itu kalau bersuara pun tentulah ada pula kaedahnya. Kan? Ubah dengan tangan pun bukan makna pergi tampar orang kan. Ya, itu bukan maksud literal kan. Ya. Dan kalaupun kita tak suka orang parti lain tu pun kena ada wasatiyahnya. Kan ada ayat Al-Quran yang sebut tentang kalaupun ialah janganlah kebencian kamu kepada sesuatu kaum itu menyebabkan kamu berlaku tidak adil, kan? Berlaku adillah, kata Allah kan, firman Allah, kerana adil itu lebih rapat dengan takwa. Jadi adil dengan takwa ni soal iman rupanya, bukan main-main sebut saja, ya. Jadi boleh saja, boleh begitu. Jangan sampai taksub lah, jangan sampai taksub, kan? Dah tahu dah salah, tapi kata betul juga, tu payah sikit. Saya yang saya tak apa nak reti. Saya reti diam, Ustaz. Saya boleh, okeylah, takkan semua benda aku nak cakap, kan? Atau takkan semua benda aku nak komen. Tapi kalau suruh saya kata yang salah tu betul, yang betul tu salah, hak tu saya tak erti. Adakah Datuk yakin kem orang yang berideologi sebegini, ideologi yang dia tidak ta'assub, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'diluhu aqrabu littaqwa, kebencian kepada satu benda, satu kaum tidak membuatkan aku berlaku tidak adil. Dia akan komen bila benda, walaupun benda itu daripada kem sendiri. Kalau kem yang lain itu benar, dia akan akui. Adakah itu strategi satu kelompok ideologi sebegini yang Datuk rasa ramai, majoriti di Malaysia begini? Ataupun dia minoriti dan rasanya tidak kekal lama? Kalau Datuk berideologi begini, saya tak tahu bila Datuk boleh menjadi Perdana Menteri. Betul? Payah betul soalan dia. Ni berapa lama dah tak jumpa. Ada 2. Satu, berbalik kepada yang saya sebut tadi, jawatan bukan matlamat utama. Yang kedua, keadaan semasa sebenarnya memberi laluan untuk pemikiran yang wasatiyah begini. Realiti hari ini, yang saya selalu guna istilahnya realiti baru, the new realities. Itu sebenarnya begitu. Ya. Realiti baru ni ada 2 komponen. Satu komponen yang universal, maknanya hampir di seantero dunia realiti ni berlaku. Ada 3 elemennya. Satu ialah ICT dan social media. Kedua ialah kesedaran baru sosial, maknanya masyarakat mula berfikir tentang perkara-perkara baru, memberi penafsiran baru, ya.
termasuk dalam konteks Islam, diskurs tentang maqasid syariah bukan benda baru, dah lama daripada zaman Syai TV dan sebelum lagi, tapi sekarang hidup balik kerana orang mula mencari-cari, macam yang Ustaz sebut mula awal-awal tadi lah, orang muda, bukan orang muda je, orang tua pun mencari-cari sebenarnya Islam itu nak ditafsirkan bagaimana ya. Begitu ya. Dan yang ketiganya ialah hakikat bahawa manusia kita sedang bergerak kepada demokrasi tahap ketiga. Tahap pertama ialah dari tiada demokrasi kepada demokrasi. Tahap kedua ialah kita membangunkan institusi demokrasi, memperbaikinya, parlimennya, sistem pilihan rayanya, SPR dan sebagainya. Tahap ketiga ialah bila rakyat bersedia dan mahu terlibat dalam proses membuat keputusan. Itu yang you dengar mahasiswa kat USM buat parlimen mahasiswa, belia buat parlimen belia, dan orang muda kata kami mahu suara kami didengar, kami mahu peranan kami didengar, kami mahu isu kami diselesaikan mengikut cara yang bersesuaian dengan kami dan sebagainya. Ini semua ayat-ayat ungkapan-ungkapan tahap ketiga demokrasi, bahawa demokrasi bukan hanya pilihan raya. Ya. Nah, sekarang ni orang minta diadakan semula pilihan raya kerajaan tempatan. Itu semua adalah tanda-tanda bahawa kita sudah mula memasuki tahap ketiga demokrasi yang lebih matang, insya-Allah. Yang lokal ya, ialah urbanisasi. Rakyat semakin terdidik dan kelas menengah yang semakin membesar walaupun tak cukup besar. Semuanya Ustaz, bila combine, orang dah berfikir lain dah. Jadi, dan kalau ikut angka, ini kalau research oleh UMCDel, ya, pilihan raya yang ke-13, 29%, kita ambil 30 lah mudah kira, ya, 30% daripada pengundi adalah yang macam ni. Yang dia akan mengundi ikut yang dia rasa betul. You cakaplah macam mana pun you betul. You cakaplah macam mana pun orang lain tu salah. You tunjuklah video macam mana pun. You tunjuklah video, you naiklah bendera dah dikacau dan sebagainya. Kalau saudara mengikuti apa yang berlaku dalam PRU ke-13, ya. Tak, dia kata saya nak undi begini. Ya. Dan itu 30% daripada pengundi yang terbesar dalam sejarah pilihan raya Malaysia. Dan kalau kita banding itu dengan negara-negara luar yang lebih maju, ya, maju dari segi amalan demokrasinya, walaupun tak semestinya semuanya itu Islamik. Memang yang di tengah-tengah itu, saya panggil ni the new middle ground itu memang macam tu. 30% dia akan besar lagi jadi 35%, sehingga dia akan jadi lebih kurang 40%. Jadi kelas menengah yang stabil ialah about 40%. Demokrasi yang matang ialah apabila you ada golongan pertengahan yang juga about 40-50%. Then you boleh kata demokrasi itu matang. Sebab dia jadi kingmaker. Hang parti sana, hang parti sana, hang dengar baik-baik, no? Kami yang decide. Oh, kira atas pagar ni parti sedang menuju ke arah majoriti. Saya nak buka soalan, saya nak tanya tapi itulah. 2 orang angkat tangan. 1, 2. Boleh abang yang pakai jaket tu. Seorang, lepas tu belakang. Perempuan tak ada. Alhamdulillah. Lega.
macam memikirkan generasi seterusnya. Jadi golongan yang terkecuali dan terdidik yang mempunyai fikrah Islam yang bagus, macam mana mereka nak ke depan, dan hal itu juga macam mana platform itu. Dan yang paling terakhir soalan saya berkenaan dengan serta resis ni. Kalau kita tengok carta pop billionaires di Malaysia ni, saya rasa dua je bangsa, bukan Chinese. Kalau kita share argue between us, bila kita nak bersatu sekarang, kemudian saya diberi rezeki ke negara Brunei, Darussalam, Sultan memegang ketenteraan dan ekonomi dalam masa yang sama. Jadi kekuatan dia agak tinggi. Nak buat apa? Selepas dari Quran dan Hadis adalah Paul Sultan. Itu dia punya kekuatan. Jadi kenapa kita tidak bersatu untuk membina kekuatan ekonomi? Untuk kita lebih maju. Terima kasih kepada yang bertanya. Abang kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faris. UKM tadi yang tadi daripada mana fakulti apa yang tadi? Sains dan teknologi. Teknologi. Okay, abang? Fakulti FPI lah. Okey. Dia bercerita berkaitan dengan kesederhanaan. Ada satu hadis iaitu khairul umur awsafuha, iaitu sebagai amalan adalah kesederhanaan. Jadi saya nak tanya kepada Datuk, bagaimana nak menerapkan kesederhanaan dalam kewangan negara, memandangkan negara sekarang ini mengalami defisit yang banyak, agar rakyat yang kaya tidak bertambah kaya dan rakyat yang miskin tidak akan bertambah miskin. Okey. Baik Datuk. Saya suka Dia makin malam makin susah. makin malam. Saya tengok tajuk sakit dari tu sini ingat nak bagi relax. Sakit betul. Sakit betul Datuk. Ingatkan sakit dekat panel moderator pun kena tanya. Baik, sebenarnya Datuk bagus soalan tu. Ya, ya. Bagus soalan tu. Saya tadi Datuk ada kupas. Datuk kata mungkin 30%, kemudian 40% akan mendatang, dan kita pun faham. Kita pun faham mungkin ada Datuk mungkinlah bukan kita lah, tak semestinya kita lah sebagai penentu keputusan. Mungkin waktu kita dah tak ada, mungkin orang lain, anak cucu kita yang menggantikan kita, membawa idea kita, kematian kita tidak mematikan kita. Dan mungkin Datuk tak sempat untuk melihat ideologi Datuk ini dikembangkan, dan mungkin saya sebagai Perdana Menteri ketika itu saya boleh kembangkan. Jadi Datuk, macam soalan yang tadi tanya tu, saya suka tentang badi'uz zaman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasyasiyin, dan juga orang-orang siasah. Satu kadang-kadang saya rasa macam kasar, tetapi mungkin ada sebab dikatakan oleh tokoh tersebut. Itu pertama. Nombor dua, sampai bila orang neutral ini nak berada di situ? Adakah warna-warna politik di luar ini begitu menekan mereka sehingga mereka tidak boleh naik ke atas? Dan juga kenapa kita tidak menggunakan mekanisme sultan untuk menyatukan kekuatan umat Islam di Malaysia? Nampak sajak sikit. Yang ni kena membongkok. Okey. Okey. Tokoh-tokoh kita, sama ada Badi'uz Zaman, Said Nursi atau yang lain-lain, mereka dalam lingkaran kehidupan mereka. Jadi kita harus melihat dalam konteks, ya. Sama macam kalau kita membaca Said Qutb, ya. Ada masa terjemahan, ada masa komentarnya keras, ya. Yalah, kan Fizilal Quran itu separuh tulis dalam jail, separuh tulis kat luar kan. Jadi bila tulis dalam jail tu, sebab itu Said Qutb, dia bila dia membahagikan masyarakat ni nampak macam dia sangat rigid. Jahiliah dengan Islamik je, tak ada tengah-tengah. Sedangkan tokoh-tokoh ikhwan yang lain sedikit cara dia melihatnya, ya. Jadi tak boleh nak kata Said Qutb salah sebab ada lingkarannya. Jadi begitu juga dengan Said Nursi, ya. Ranushi lain pula dia punya cara dia.
apa namanya, orang seperti Qaradawi lain cara dia, ya. Orang seperti Taha Jabir lain cara dia. Ini semua mereka ni satu, sebenarnya itu dalam satu fikrah tu. Ya, berbeza sedikit-sedikit di sana sini saja. Jadi kalau tengok tak jauh pun kat sini, Muhammad Nasir pun ada cara dia melihat sesuatu. Kalau dilihat, fikrah mereka ni sebenarnya hampir sama. Ya. Tak banyak beza dari segi matlamat. Kaedah berbeza sebab lingkaran berbeza. Okey. Pertama, saya tak anggap sistem bersultan itu Islamik. I'm very sure about that. Ya. Sebab heredity tak ada dalam Islam. Warisan keluarga tak ada. Sebab itu 4 khalifah itu dia tak ada warisan. Jadi saya bersandar pada itu. Ya. Adakah saya anti sultan? Nahi. Ya. But no, I tak pernah terima. Sebab itu saya lebih terima sistem raja berperlembagaan. Ya. Jadi situ kita dah berbeza. So, yang kedua, dalam diskurs maqasid syariah itu menerima demokrasi. Tapi tak apalah, bukan ini kaedah ini boleh berubah. Saya kata tadi, kita dah masuk tahap ketiga demokrasi. Mana tahu tahap keempat ialah syura. Tapi sarjana Islam kena tulislah, jangan hanya aping the West. Sebab itu saya join geng-geng macam Tan Sri Zulkifli, bekas Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia dalam suatu agenda yang dipanggil Decolonizing University. Sebab universiti yang ada hari ini adalah universiti ciptaan Barat. Universiti kita dulu tak macam ni. Tapi oleh kerana kita ada masalah-masalah kita tertentu, cerita bab sama-sama kita je. Yang tu saya setuju kata, duk kelahi bab kita je. Akhirnya kita tak ke mana pun. Tapi, sedangkan UNESCO mengiktiraf universiti yang pertama di dunia ialah universiti di Fes. Fes di mana? Maghribi. Apa namanya? Queen Quraviyun ya, madrasah. UNESCO anggap itu the first university in the world. Lebih awal daripada Al-Azhar. Nah, tanggungjawab scholars Islam ialah revisit yang itu. Satu dunia boleh terima itu sebagai the first university. Awalnya hari ni kita tengok Harvard. Kan? So we should dig back our history, our tradition, our heritage. Tapi kena bagi interpretasi semasa. Kan? Ya? Misalnya, bila saudara sebut soal yang tu, saya sangat setuju yang itu. Sedangkan Nabi duk kata 9 daripada 10 rezeki itu ialah dalam berniaga. Dan sebenarnya orang Islam zaman keagungan Islam di sebelah sini adalah peniaga-peniaga. Maritime traders yang cukup kuat, kan? Hanya bila penjajah datang kita kalah dengan mereka. Tapi maknanya kita pernah sampai ke tahap itu dalam alam Melayu pun. So, kita harus itu. Jadi yang bab berbeza itu tak pentinglah saudara. Tapi kita senada dari segi keperluan menginterpretasi itu. Dan bila saudara kata tadi, okey, yang di tengah-tengah ni sampai bila? Mungkin itulah sebenarnya laluan dia. Sebab dia tak ada baggage macam saya ni, dah masuk parti dah. Keluar parti kan, satu bab lagi pula kena menjawab kan. Jadi cross party lagilah pula jadi katak kan. Jadi yang tak berparti ni mungkin tugas dia sebenarnya bukan kisah sangat dekat dua-dua parti ni, tapi kisah bagaimana nak menyatupadukan umat, bagaimana menunjukkan laluan itu. Saya baru-baru ni, bukan baru-barulah, selepas PRU 13, saya berbincang dengan ramai orang, termasuk yang the so-called yang saya ungkapkan sebagai the new middle ground ini yang tak berparti dan sebagainya. Saya menguji mereka. Saya kata, kalau aku tubuh parti baru, hampa semua nak join tak? Maklum dah kalah. Tolong jangan salah quote.
Tak ada cita-cita itu. Tapi saja nak tengok, ya. Saya dapat 2 jenis jawapan. Bila banyak saya tanya tu, bukanlah dalam soalan yang macam tu, tapi saya nampak ada 2 dalam the new middle ground ni dia ada dua kelompok, ya. Satu kelompok dia macam dia takkan bergerak. Dia hanya akan buat keputusan bila dia nak mengundi saja. Tapi ada satu kelompok ni dia akan bergerak. Dan percikannya ataupun tanda-tanda yang mereka ni bergerak, itu dah mula kelihatan. Terutama di kalangan anak muda yang dia mencari jalan dia sendiri. Kalau tidak, macam mana boleh lahir universiti terbuka anak muda? Sekolah Asyatibi, kelas pencerahan, mahasiswa progresif, SISPRO, buku jalanan and the gang, kat Temeloh Angkatan Bahaman. Ya. Ini tak kira soal dia daftar tak daftar, tapi cuba tengok cara mereka berfikir. Dia bukan dalam parti sana, dia bukan dalam parti sini. Dia mencari. Dan itu mungkin yang saudara tanya tadi tu, kalau saya halakan balik, mungkin di situ sebenarnya jawapan dia. Semalam, ini saya nak share. This one is very interesting. Semalam saya buat, bukan sebab saya yang buat interesting, ya, tapi point ini sangat interesting. Semalam saya buat satu diskusi dengan our top researchers. Kamal Saleh, Ramanembong dia tak apa sihat, tapi yang lain-lain, Kamal Saleh, daripada REFSA, daripada Penang Institute, daripada ada Meredith Wave pun ada, dan beberapa orang dalam dekat sedozen. Bincang pasal research untuk masa depan Malaysia, Ustaz. Tapi yang ditimbulkan oleh beberapa orang ialah dia kata, mana dia that transformational generation yang sebenarnya akan mengubah Malaysia. Sebab dia kata dalam sejarah dunia, dalam mana-mana tamadun, dia ada satu kumpulan. Kalau zaman Rasulullah itu apa dia? Ajilun Rabbaniyun itu. Itulah kumpulan yang merubah tu. Walaupun 313 orang boleh menang perang. Sebab dia kumpulan yang merubah itu. So, di Malaysia, kita jangan hadkan dengan hanya antara BN dan Pakatan. Lepas tu risau. Ni Pakatan pecah ke tidak? Bab hudud ni. Ni PAH ni pecah 2 ke tidak? Saya rasa yang itu jangan risau sangat. Yang tu biarlah masing-masing dengan PL masing-masing tu. Yang nak difikirkan ialah mana dia generasi, kalau dalam konteks kita, generasi Al-Quran itu. Ya, yang sebenarnya akan mengubah ini. Dalam sejarah Eropah, dia ada satu kelompok yang dipanggil The Solutionist tahun 60-an. Ya. Kalau di Amerika, dia ada satu generasi, jangan salah faham, saya sebut hippie. Tapi sebenarnya bukan hippie yang itu. Dia punya geng-geng dia yang tak ambil drug tu. Yang ambil drug tu ni, the anti-war movement. Itu antara generasi yang merubah Amerika pada satu ketika. Dan setiap tamadun itu dia ada bersiri-siri kumpulan itu. Ada orang menyifatkan bahawa dalam sejarah manusia ni akan turun setiap 100 tahun itu seorang apa? Mujaddid. Tapi kita jangan fikir mujaddid tu sebagai individu saja, tapi sekelompok. Sebab ayat Al-Quran yang saya mula-mula, yang saya belajar masa tingkatan 4, walaupun saya kenal tingkatan 3, itu tak tuju seorang. Tapi dituju, hendaklah ada segolongan. So that golongan itu saya fikir yang kita kena cari. Bukanlah lepas ni keluar semua pasang teropong pula, tidak. Tapi saya fikir yang kita harus cuba lahirkan sesama kita, golongan itu. Sebab golongan ini mungkin secara politiknya go beyond demokrasi, go beyond the two-party system yang nampak macam nak menjadi itu. Dan kalau betul congakkan, ialah sebab kita pun mengikut pengalaman sejarah, ya. Tanda-tanda itu macam ada, tanda-tanda kiamat pun macam ada. Tapi itu. Okey, soalan adik daripada UKM tentang keuangan. Pada saya, keuangan ini ada 3. Ya. Yang pertama, peluang. Ya. Sebagai, saya ambil dari sudut kerajaan lah. Ya.
sebagai kerajaan mesti facilitate peluang. Okay? Sebab kalau tengok Nabi pun itu yang baginda lakukan, ya, bagi peluang orang meniaga. Sebab itu kita ada hartawan pada zaman para sahabat. Jadi peluang perniagaan termasuk dalam peluang. Itu mesti diwujudkan. Tetapi mesti diwujudkan orang kata equal playing field. Ya, supaya ada wasatiyahnya di situ, ya, keadilannya, keseimbangannya. Supaya jangan berlaku penipuan. Ini ada ayat Quran tentang timbang barang dan sebagainya. Semua itu merujuk kepada perlu ada undang-undang untuk fair trade, ya, untuk sebagainya. Okay. Yang kedua, bagaimana kerajaan berbelanja. Dan kalau kita lihat pada sejarah Nabi, sejarah para sahabat, kerajaan berbelanja dengan berhemah, berjimat, cermat. Prudent spending. Tidak boleh membazir, ya, tidak boleh berlebih-lebihan dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah mesti ada undang-undang untuk memastikan yang dua tadi berlaku. Ya, peluangnya dan pembazirannya. Sebab pembaziran itu mungkin kerana rasuah, mungkin kerana cara procurement yang tak betul. Jadi perlu ada undang-undang. Selain daripada undang-undang, tentulah ada sistem-sistem dan sebagainya. Kalau tiga perkara ini boleh dilakukan, maka saya fikir akan berlaku keadaan yang kita katakan social justice itu. Ya, maknanya ayat tu tadi saya pun dah betulkan diri saya sendiri. Walaupun kita faham maksud yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, tapi our understanding bukan kita larang orang jadi bertambah kaya, tak. Ya? Yang dia mesti dibaca dalam maksud gap. Yang kita tak nak ialah berlakunya gap yang makin meluas antara yang paling kaya dan yang paling miskin. Ya. Soalan tadi minta anda jawab juga. Kita masa pun agak suntuk, jadi tak perlulah saya jawab soalan Datuk. Baik, insyaAllah Datuk. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Saya tahu ramai yang nak tanya soalan Datuk. Dia yang berminat nak tanya soalan macam-macam dekat Datuk pada malam ni. Bukan senang. Dalam kadang-kadang Datuk ceramah kat dewan yang luas kan. Kami ni kat belakang lambai-lambai tapi tak ada jawapan. Kesian kat kami. Sakitnya tu di sini. Jadi rumah fikir ni ada ruang yang lebih dekat, lebih mesra insya-Allah. Biasanya lah dalam rumah fikir, kalau mungkin ada yang baru datang. Rumah fikir macam bulan lepas kita adakan setiap sebulan sekali kita adakan macam bedah buku. Bulan lepas kita panggil Dr. Mazli Malik. Dalam bedah buku yang dia tulis tentang pemuda Muslim. Saya tak ingat exactly dia punya tajuk. Dan bulan depan insya-Allah kita akan adakan juga kelas seperti ini. Kita adakan kelas pencerahan. Nama pencerahan tu nampak dahsyat. Kelas pencerahan. Jadi kita namakan beginilah insya-Allah. Sebab sebenarnya rumah fikir ni dijalankan secara persendirian. Dan dibantu oleh AJK-AJK-nya yang sentiasa banyak membantu. Dan sewanya, perjalanannya, kita adakan kelas Quran setiap Selasa malam Rabu secara percuma. Ada yang datang umur 30, 40 pun nak mula dengan alif bata pun tak ada masalah. Kita buat percuma ya. Sabtu Ahad kita ada kelas kuliah duha. Ada Dr. Izhar Arif, Ustaz Fawaz Fazil, ada Ustaz Dr. Syauki. Ramai lagi. Ada senarai-senarai setiap minggu, setiap hari Sabtu dan Ahad ada kuliah duha. Begitu juga pada malam Rabu malam Khamis, kita ada kelas fardu ain yang asas. Yang tu saya ajar sendirilah Datuk. Ajar yang asas sangat-sangat simple. Dan juga sebulan sekali ada kelas muslimat, ada kuliah muslimat. Macam bulan yang lalu kita jemput Ustazah Isfadiah, sebelumnya Ustazah Fatimah Syarha. Dan kadang-kadang kita adakan seminar-seminar yang berbayar. Contohnya kadang-kadang Ustaz nak bentang daripada pagi sampai ke petang. Ustaz Fawaz Fazil selalu buat fiqh awlawiyat. Dan bukan besok, hari Ahad ni. Hari Ahad ni Rumah Fikir menganjurkan seminar pembebasan wanita. Tajuknya tu memang saya pun tak berapa nak setuju. Tajuk tu pembebasan wanita, Tahrirul Mar'ah. Tetapi
Mungkinlah nampak populis lah sikit kan. Marketing. Jadi dia kita berlangsung di UKM, dan siapa yang teringin nak menyertai boleh letakkan nama di belakang, dan siapa pada malam ini juga yang belum lagi tulis nama senarai kehadiran boleh isi, sebab kalau ada apa-apa program kita akan maklumkan melalui WhatsApp dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak pada malam ni. Cuma Datuk sikit saja saya nak Datuk bagi kesimpulan pada malam ini, dan saya dah explain dah rumah fikir itu bagaimana. Datuk bagi kesimpulan kepada semua yang hadir pada malam ini. Apa yang kesimpulan nak bagi? Datuk bagilah macam mana pun. Datuk bagi kepada kami supaya kami pulang, dan mungkin di sini golongan-golongan yang Datuk kata hippie di Amerika Syarikat, dan mungkin inilah hippie Malaysia. Inilah golongan hippie Malaysia. Abang pakai lebay pun risau, hippie ke aku ni kan. Mungkin semoga Allah jadikan yang ada pada malam ini merupakan insan-insan yang akan menjadikan Malaysia dengan lebih baik pada masa hadapan. Dipersilakan Datuk. Last, anda ada 60 saat. Saya kira kita semua harus menetapkan dengan penuh keyakinan matlamat sebenar yang nak dicapai. Yang di luar daripada jawatan, yang di luar daripada keluarga, yang di luar daripada pekerjaan. Maknanya kerja tu memanglah kena kerja, jawatan perlu dikejar dalam waktu-waktu tertentu, tak kira dalam bidang apapun, tapi dia ada matlamat lebih besar lagi. Ya, matlamatnya ialah membawa manusia tunduk sepenuh dan seutuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat dia yang sebenar. Tak kira lah nak panggil kita sebagai da'i ke, kita nak kata kita ni sebagai pendidik ke, kita ni sebagai apa pun, itu semua pada saya itu adalah jenama-jenama saja. Ya, tetapi itu matlamat akhirnya, sebab akhirnya kita bukan ditanya hanya are you a good husband or a good worker or ini kan, sebab yang kita nak akhir sekalinya ialah Tuhan mengiktiraf kita, kamu adalah hamba aku. Itu soalan yang paling payah nak lulus examnya. Yang lain rasa boleh lulus kot dan boleh bagi alasan. Awak tak boleh jadi negara Islam, salah weh, banyak sangat zimmi lah, harbi lah, segala macam. Kenapa tak boleh buat begini? Boleh bagi alasan. Tapi bila bab kenapa kamu tak jadi hamba aku, yang tu saya rasa kita semua tahu kan, dia tak ada alasan kan. Jadi yang itu matlamat yang paling besar itu, dan dibuat dengan cara yang wasatiyah. Dalam diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada jawatan, kepada organisasi, kepada negara. InsyaAllah. Dan kita doa mudah-mudahan akhirnya kita akan sampai ke matlamat yang kita sama-sama kejar itu, yakni mardatillah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Saifuddin Abdullah. Tepuk tekan yang paling gemuruh untuk Datuk sudi datang ke Rumah Fikir ini, bertemu dengan kami ini merupakan satu penghargaan bagi Rumah Fikir. Saya selaku, nak sebut pun nampak macam besar sangat jawatan tu tapi pengasas Rumah Fikir nampak macam pengasas Institut Pemikiran apa kan. Rasa berbangga, rasa terima kasih, dan saya terkejut dengan kesudian Datuk pada mulanya untuk menerima kehadiran kami ke Rumah Fikir yang buruk warna-warninya macam tadikanya kan. Dia asal daripada pejabat yang dibahagi-bahagikan. Ini pejabat penulis, ini dia hijau sikit, jadi penulis ni dia kuning sikit. Dia ada kelas, dia penulis buku. Sa'as Rizal pernah duduk di sini, Tuan Fazrul, ni orang-orang yang menulis buku, Dr. Ustaz Rushdi Ramli. Jadi dia nak idea dia terpaksa lukis warna-warna macam ni Datuk. Dia tidak ada kaitan dengan parti mana-mana. Bukan tidak ada kaitan. Jadi bukan, Saya tak allergic warna. oh tak allergic warna. Tapi saya pink tu saya suka. Pink saya suka. Terima kasih Datuk banyak-banyak. Baik, insyaAllah semoga Allah menjadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang terbaik. Saya sebagai ustaz, saya bertanggungjawab untuk menyebut pada malam ini, buatlah apapun, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bersendirian, seorang-seorang. Dan kita akan ditanya oleh Allah seorang-seorang, seperti mana kita lahir waktu kecil dulu, juga seorang-seorang. Kita nak duduk lama mana pun Datuk, tak tahulah. Nak tengok Malaysia yang baik mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun. Wallahu a'lam.
Saya umur 30 lebih. Datuk dah 50 lebih, Datuk. Kalau saya, Nabi sebut, umur umat Nabi Muhammad, a'mar ummati 60 70 tahun. Kita nak tengok seronok pun 30 tahun. Dan bila kita mati nanti kita akan hidup berbilion-bilion tahun. Jadi nasib kita jangan fikir hanya di sini. Kita juga kena fikir nasib kita di sana. Kerana begitu lama kita akan hidup. InsyaAllah semoga dengan baiknya kita di dunia ini bagi manfaat pada manusia, kita akan hidup senang begitu lama berbilion-bilion dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Mohon maaf berlaku kasar bahasa terkurang. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan 17. Kita dah berapa tempat ni? Yang sifat tenaga itu dia ada banyak